Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Saudara, ada yang semakin lupa mengenai perintah larangan merokok di premis makanan. Malah ada juga premis makanan yang menyediakan bekas puntung rokok untuk menjaga hati pelanggan. Wartawan Tun Nizami Hashim menyertai Ops Kepol yang dipergiatkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Sini outdoor, memang ini selalu diorang memang merokok je. Sebab mana nampak tanda-tanda yang diorang pasang dekat kawasan yang merokok? Situ lah. Belah sana lah. Saya memang mengaku lah yang isap rokok. Memang ni selalu, tapi yalah kat luar kat tepi tu. Hari ni aku tak pergi luar. Tengok cuaca, agak luar panas. Itu antara alasan perokok setelah dikompaun RM250 gara-gara merokok di kawasan larangan termasuk di premis makanan. Ops Kepol dimantapkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dengan menyasarkan para perokok yang masih keras kepala dan melanggar peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 pindaan 2018. Tapi untuk pagi ini kita akan pergi ke kawasan Lembah Subak dan kemudian kita akan beralih di kawasan di sekitar Shah Alam. Terdapat beberapa aduan lah yang perlu kita selesaikan untuk disiasat dan juga dibuat pemeriksaan lebih kepada pematuhan SOP dan juga merokok. Operasi yang disertai 102 anggota penguatkuasa ini telah memeriksa 31 buah permis makanan bermula jam 10 pagi. Saya tak berapa aware lah dengan rokok dekat sini ke apa. Saya pun tak nampak simbol apa ni. Saya buat je patut nampak lah kat depan ni. Baru nampak sikit. Yang besar-besar tu nampak depan ni sebenarnya. Baru saya tu nampak dia tulis rokok. Berapa batang tadi isap? Saya hisap dalam 5 batang macam tu lah bang. 5 batang daripada kat sini. Tapi tahu peraturan ni tahu lah. Saya peraturan dia tahu. Tapi saya nampak dia orang hisap, saya pun ikut lah. Ni first time lah kena compound? First time kena compound. Selama ni tak pernah kena pun. Selain itu, pemilik premis yang gagal mempamerkan tanda larangan merokok pula dikompaun RM500. Dulu ada juga, tapi itu budak-budak mari kan dia sudah koyak. Budak-budak tarik? Tarik dia. Dia sudah koyak tu, kita buang tu. Itu pun saya tak nampak, saya baru nampak. Sepatutnya signage tanda larangan penjualan kepada OBD tu dah lama ada kat sini. Dipamerkan di kaunter. Saya datang hari ni memang tak ada. Saya dah bagi peluang tadi pun masih tak ada dan saya terpaksa keluarkan satu kopong. Okey. Ada juga segelintir pemilik premis yang didapati bersubahat dengan menyediakan kemudahan merokok dipercayai bagi mengelak kehilangan pelanggan. Serbuan pada jam 11 pagi di sebuah restoran di arah Damasak ini mendapati pihak premis menyediakan tempat meletakkan puntung rokok ataupun ashtray kepada para pelanggan. Premis ini sebenarnya diserbu berdasarkan aduan berulang dan ini sekaligus menggalakkan tabiat merokok dalam kalangan pelanggan mereka di premis makanan. Begitupun, pemilik kepada restoran yang telah beroperasi sejak 3 tahun lalu cuba berdalih agar terlepas daripada dikenakan tindakan undang-undang. Tanggungjawab tuan punya premis pastikan tak ada orang merokok di kawasan restoran lah. Walaupun ada orang merokok, cik tak boleh nak galakkan untuk dia merokok kat kedai cik. Dia bukan merokok dekat kedai saya. Betul. Dekat ruang tangga tepi tu. Bila customer dia isap rokok, dia buang puntung. Management claim kat kita orang kan. Saman kan. So kita sediakan tu untuk dah sana. Ya, ruang tangga kira macam kaki lima ni masih lagi dalam kawasan premis. Ada meja ataupun bangku yang disediakan oleh premis cik. Itu dikira adalah bawah hak milik cik, hak milik premis. Selain itu, penggunaan shisha dan rokok elektronik termasuk vape yang mengandungi nikotin turut dilarang di premis makanan. Abang punya ke? Betul. Abang isap kat sini ke macam tadi? Ya betul. Tadi kita dapati melakukan kesalahan lah sebab tengah isap vape dekat kedai makanan. Okey, so kita ambil cartridge vape yang mengandungi cecair yang disyaki mengandungi nikotin. Dia punya kesalahan lah. So kata apa-apa bergantung pada keputusan makmal. Kalau benda ni memang nikotin berdasarkan tembakau memang akan jatuh saman lah. Okey, so kalau faham boleh sign sini lah. Macam shisha ni tak boleh ni lah. Dia tak boleh berniaga, tak boleh hisap dalam kawasan kedai premis makanan lah. Yes, dan saya percaya kalau orang hisap shisha ni dia masih order makan dan minum di kedai ni kan.
Kesemua individu yang dikompaun perlu menjelaskan bayaran di pusat kesihatan berhampiran sebelum 2 Februari 2022. Next time kalau kita dapat tangkap you isap rokok lagi, kita akan naikkan nilai kompaun. Jadikan benda ni sebagai iktibar. Next time pergi mana pun, janganlah isap apa-apa hasil tembakau, termasuklah vape, di mana-mana tempat makan pun. Lama kita duduk satu tempat tu lebih berisiko untuk kita mendapat jangkitan. Lepas kita datang niat nak makan, lepas makan, habis makan, kita berseberai. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor turut mengambil kesempatan untuk menjalankan kempen Jom Quick bagi membantu golongan perokok untuk menghentikan tabiat tidak sihat itu. Apa dipujuk untuk berhenti isap vape? Tuan berhenti tak? InsyaAllah boleh usahalah untuk berhenti. Okey. So insyaAllah lah kalau katakan ada keperluan, kontak lah kita orang dekat ni dekat Jom Quick ni. Kita ada, insyaAllah kita boleh bantulah. Okey. Alright. Ya. Operasi yang turut disertai Timbalan Pengarah Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Dr. B. Venugopalan, telah mengeluarkan 272 notis kompaun yang bernilai lebih RM92,000. Walaupun jumlah dia nampak rendah, tapi kalau kita tengok dari perspektif lain, dalam segi enforcement, kadang-kadang lebih baik kita jumpa kurang orang yang melanggar. Itu mungkin menunjukkan bahawa pematuhan adalah lebih bagus. Mereka mesti apa yang dipanggil build up kesedaran dalam tempat premis mereka dengan adakan poster dan sebagainya. Queue supaya bila mereka seorang masuk, dia tahu dia perlu buat macam itu. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Indra Dr. Syahari Ngadiman, pihaknya telah menerima 181 aduan sepanjang tahun 2021. Kompaun tu satu isu. Isu yang lebih penting lagi adalah menjaga kesihatan. Dan kita kena faham apakah akibat-akibat merokok. Apakah akibat-akibat sebagai passive smoker. Iaitu passive smoker tu adalah mereka menghidup asap rokok hasil pada orang lain yang merokok. Semuanya ada akibat-akibat negatif. Itu adalah hak kita untuk memaklumkan kita memerlukan udara bersih tanpa rokok. Mereka boleh menghantar gambar, hantar dan terus hantar ke Jabatan Kesihatan ataupun melalui Facebook, attach dekat kami pun boleh. Di mana mereka boleh menghantar butiran tempat-tempat yang mereka merokok dan sebagainya, hantar ke Jabatan Kesihatan ataupun pejabat kesihatan daerah yang ada untuk kita maklumkan beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam akta tembakau berkenaan. Operasi tamat pada jam 5 petang. Laporan Tun Hizami Hashim, 999.